Daripada Jarir radhiyallahu anhu, daripada ayahandanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah." Maksudnya, sesiapa yang memberi contoh tauladan yang baik, maka dia akan mendapat pahala dan pahala orang-orang yang meniru perbuatannya sehingga hari kiamat. Ya Latif, 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 Ya Fattah, Ya Alim, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Negeri Sembilan 102.7. Bikin Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anda kembali bersiaran waktu ini. Teman-teman, kan saya Faiz Sajuk Osman untuk Ekspresi IKIM. Hari ini hari Khamis 9 malam untuk kita belajar lagi. Kita nak dengar lagi kisah-kisah yang akan kita bawakan menerusi Hayatus Salihin. Kita nak belajar tentang tokoh-tokoh tabi'in. InsyaAllah pada malam ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani dah pun berada di studio kita. Studio pula atas talian kita waktu ini. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam dekat studio dah. Alhamdulillah. Sihat Ustaz Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah malam ni kita nak belajar lagi tentang seorang lagi tokoh untuk kita kenali, untuk kita ambil apa juga kebaikan-kebaikan untuk sama-sama kita praktikkan dalam kehidupan kita. Nak mengenali seorang lagi tokoh, Imam Abu Hanifah. InsyaAllah kita akan bawakan perkongsian pada malam ini. Kita nak belajar sama-sama. Anda dengar dekat radio dan juga tonton di Facebook kita live sekarang ini. Terima kasih atas perhatian anda. Klik button share. Semoga ramai lagi beroleh manfaat perkongsian kita. Nak mulakan malam ni Ustaz, pengajian ilmu kita. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala ishrah bi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair. Terima kasih kepada DJ Faiz bin Osman. Allah ta'ala sihat dan afiat. Para asatidatul kiram, ibadul abdillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pada malam ini kita dapat sama-sama saudara untuk kita menghayati kehidupan tokoh-tokoh Islam yang mudah-mudahan dengan kita menghayati kehidupan mereka dapat menginspirasikan kehidupan diri kita yang lebih baik sebagai menjadi seorang muslim yang lebih baik dalam amalan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bicara kita sebagaimana yang dimaklumkan tadi, iaitu kita nak berbicara berkenaan dengan Imam Abu Hanifah An-Nu'man Allah Ta'ala itu, di mana pernah berkata Yazid bin Harun, lam ara aqala wala afdala wala awra'a min Abi Hanifah. Ya, kata Yazid bin Harun, saya tidak pernah bertemu dengan orang yang sangat bijak, orang yang sangat baik hati, dan seorang yang sangat wara' dalam menjaga kehidupan beragamanya. Iaitu Imam Abu Hanifah, orang yang sangat kacak,
tampan, berpribadi bahasa dan manis tutur kata. Tubuhnya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Ditambah pula dengan pakaiannya yang kemas, segak dan harum semerbak, Masya Allah. Ya, penampilan hebat, personality hebat Imam Abu Hanifah ni, ya, pada pakaian dan sebagainya. Daripada harumannya, orang ramai boleh menyedari kehadirannya walaupun tanpa melihatnya. Masya Allah, sudah ada, kita katakan, ya, identiti tersendiri, haruman tersendiri, ya, sehingga kan hadirin ya, dapat mengenali kedatangan Imam Abu Hanifah tu hanya tercium haruman daripada kita katakan haruman yang selalu dipakai oleh beliau. Itulah Nu'man bin Thabit, namanya Nu'man bin Thabit bin Al-Marzuban atau panggilannya Abu Hanifah. Orang pertama yang menonjolkan keindahan fiqh Islam dan orang pertama yang memperlihatkan kehebatan ilmu fiqh dan ketokohan seorang yang faqih di dalam hukum hakam. Abu Hanifah berkesempatan untuk hidup pada akhir zaman pemerintahan Bani Umayyah dan permulaan zaman pemerintahan Bani Abbasiyah. Pada zaman beliau hidup, para khalifah dan pemerintah sentiasa mendampingi mereka yang berkebolehan dan tokoh-tokoh hebat. Hingga mereka ini hidup dalam keadaan mewah dan rezeki mereka datang mencurah-curah tanpa dicari kerana kemuliaan ataupun layanan baik daripada khalifah-khalifah Islam kepada tokoh-tokoh dan juga para ilmuwan. Namun demikian Abu Hanifah tetap menjaga harga diri dan nilai ilmunya. Masya Allah. Imam Abu Hanifah ni dia orang yang jaga nilai diri dan juga nilai ilmunya. Dia berazam untuk bergantung hanya pada hasil tangannya sendiri. Masya Allah. Dia beramal dengan hadis Nabi SAW. Nabi kita kata apa? Khairul kasbi kasbu yadil amili idha nasaha. Sebaik-baik pekerjaan itu ialah pekerjaan yang diusahakan sendiri. Ya, sebaik-baik rezeki, sebaik-baik pekerjaan ialah pekerjaan yang diusahakan sendiri. Ya, idza nasaha, ya, idza nasaha maksudnya apa? Apabila usaha itu usaha yang suci dan murni, dengan erti kata yang diredai oleh Allah. Kalau nak dikirakan usaha skamer pun usaha juga, Faiz. Ya, dia usaha juga, dia telefon, ya, dia buat research, ya, dia cari nombor telefon dan sebagainya. Banyak ya. juga usaha tu. Banyak juga usaha tu. Ya, tetapi itu bukan usaha yang murni. Maka Nabi kita dah sebut dah, sebaik-baik usaha ialah usaha pekerjaan yang diusahakan dengan tangan sendiri dalam hal keadaannya usaha itu usaha yang murni, yang suci, yakni yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Abu Hanifah adalah seorang tokoh agamawan yang menunjukkan kepada kita bagaimana Masya Allah beliau hidup dalam hal keadaan senang, dan kesenangannya itu bukanlah kerana mengambil daripada hak orang lain, ya, ataupun bukan kerana meminta ya, daripada orang lain. Abu Hanifah mahu tangannya sentiasa berada di atas, ya, sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi kita katakan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang menerima. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Suatu ketika Khalifah Al-Mansur menjemput Imam Abu Hanifah menziarahinya. Apabila Abu Hanifah tiba, Al-Mansur menyambutnya dengan penuh hormat mesra. Abu Hanifah dipersilakan duduk berhampiran dengan Khalifah itu. Al-Mansur kemudiannya mengemukakan pelbagai soalan yang berkaitan dengan agama dan hal-hal berkenaan dengan dunia yang dapat diselesaikan oleh Imam Abu Hanifah tiap-tiap soalan yang diajukan. Ketika mana Imam Abu Hanifah mahu berangkat pulang, Khalifah Al-Mansur menghadiahkan kepada Imam Abu Hanifah satu buncang wang yang berisi 30,000 dirham, Masya Allah. Ya.
satu pemberian yang sangat banyak, ya, 30,000 dirham. Walaupun Khalifah Al-Mansur sebenarnya seorang yang sangat terkenal dengan kebakhilan, ya, walaupun Khalifah ni terkenal sebagai orang yang bakhil, tetapi dengan Abu Hanifah dia tak berkira, ya, tak berkira, kerana kehebatan Imam Abu Hanifah, ketokohannya, ya, dan juga kealimannya. Sambil tersenyum, Imam Abu Hanifah berkata, Masya Allah, ketika mana diberi sebanyak 30,000, ya, bukan sikit-sikit pemberian. Imam Abu Hanifah berkata, wahai Amirul Mukminin, saya ini orang asing di kota Baghdad. Saya tiada tempat untuk menyimpan wang sebanyak ini. Saya juga rasa bimbang keselamatan wang tersebut. Simpankanlah wang ini di Baitul Mal. Apabila saya memerlukannya, saya akan datang memintanya nanti. Kata Imam Abu Hanifah, ya, simpanlah duit ni di Baitul Mal. Kalau saya memerlukan, saya akan datang minta. Sebab saya ni di kota Baghdad ni, saya orang asing, tak ada tempat nak simpan. Jadi bijaknya Imam Abu Hanifah ini dalam menolak pemberian khalifah, ya, sehingga kan Masya Allah tak terasa hati. Ada setengah orang dia menolak pemberian, tapi menyebabkan remuk redam hatinya, ya, yang nak memberi, Masya Allah. Tetapi kita lihat bagaimana yang dikatakan kebijaksanaan tokoh hebat ini, Imam Abu Hanifah, ya, yang insya-Allah nanti kita akan baca juga macam mana pujian Imam Malik terhadap Imam Abu Hanifah, ya, dengan kecerdikan dan juga kecerdasan akalnya. Maka Khalifah Al-Mansur menerima alasan yang diberikan oleh Imam Abu Hanifah. Walau bagaimanapun hayat Imam Abu Hanifah tidak lama selepas peristiwa itu. Setelah kematiannya, orang ramai menemui sejumlah harta di rumahnya yang jauh berlipat kali ganda banyak berbanding hadiah yang diberikan oleh Khalifah. Apabila Khalifah Al-Mansur mendengar khabar berkenaan dengan harta Imam Abu Hanifah yang sangat banyak, beliau menitiskan air mata dan berkata, moga Allah merahmati Abu Hanifah. Beliau telah memperdaya saya, Masya Allah. Beliau enggan menerima hadiahku, tetapi menolaknya dengan penuh sopan. Ya, jadi kata Khalifah, dia tak nak terima hadiah yang saya beri, tetapi menolaknya dengan penuh sopan, sehinggalah tidak terasa hati orang yang memberi. Itulah hebatnya Imam Abu Hanifah. Ini bukanlah suatu yang menghairankan bagi Abu Hanifah, kerana beliau meyakini makanan terbaik yang dijamin oleh yang dijamah oleh seseorang ialah makanan yang diperolehi daripada hasil usaha dan titik peluhnya sendiri. Untuk tujuan itu, beliau memperuntukkan sebahagian masanya untuk berniaga. Masya Allah, dalam keadaan dia seorang tokoh ulama, dalam keadaannya ramai penuntut yang belajar ilmu dengannya, beliau juga ahli perniagaan, berniaga. Maka hari ini kalau tengok ustaz-ustaz berniaga tu, jangan duk kata apa. Jangan duk kata apa. Ya, kerana ustaz-ustaz juga mereka perlu kepada kehidupan, dan mungkin juga dengan berniaga tadi menyebabkan tidaklah kita katakan bergantung harap penuh pada pemberian orang lain. Ada usaha sendiri, dan mengamalkan yang dikatakan sunnah Rasulullah SAW. Nabi kita juga seorang agamawan, Nabi kita juga seorang yang berniaga, seorang dermawan. Beliau menjual kain bulu dan pakaian yang diperbuat daripada bulu. Perniagaannya ini menyebabkan beliau terpaksa berulang alik dari kota-kota di sekitar Iraq. Beliau juga mempunyai sebuah gedung yang menjadi tumpuan orang ramai. Orang ramai menerima layanannya yang jujur dan amanah ketika memberi dan menerima daripada Abu Hanifah. Tidaklah hairan jika para pelanggannya dapat merasai kepuasan yang tinggi ketika berurusan dengan Imam Abu Hanifah, rahimahullahu ta'ala anhu. Dengan izin Allah, perniagaan yang dijalankannya ini memberikan pulangan yang lumayan kepadanya. Beliau menerima daripada sumber yang halal dan melaburkannya pula di tempat yang sepatutnya. Masya Allah,
seorang yang bijaksana dan seorang yang alim sesuai dengan kealimannya sudah semestinya menggunakan apa yang ada dianugerahkan Allah itu dengan jalan yang baik. Kita hendaklah ambil maklum dalam kehidupan kita ni, nyawa yang diberi akan ditanya. Begitulah juga kesihatan yang diberi akan dipersoalkan. Namun seluruh apa yang kita dapat soalannya hanya satu. Kecuali pada harta. Kecuali pada harta. Pada harta ni tiap-tiap orang daripada kita akan ditanya daripada mana dapat dan kepada apa dibelanjakan. Pada harta. Pada nikmat-nikmat Allah yang lain yang Allah bagi hanya satu soalan saja. Umur ni kita guna untuk apa, kesihatan ni kita guna untuk apa. Tetapi pada harta dua soalan. Pada harta ni dua soalan. Daripada mana dapat akan dipersoalkan dan belanja apa pula akan dipersoalkan juga. Itu pada harta. Maka orang ni sehebat tokoh seperti Imam Abu Hanifah ni sudah semestinya beliau orang yang sangat-sangat menjaga dengan kewarakan dalam kehidupannya itu. Setiap kali tiba akhir tahun, beliau akan menilai segala keuntungan hasil perniagaannya. Beliau akan mengambil apa yang cukup untuk perbelanjaannya. Kemudian bakinya akan digunakan untuk memberi barangan keperluan para qari, ahli hadis, ulama dan penuntut ilmu. Masya Allah. Belanja yang ada tu, wang yang ada tu sesudah dia guna untuk keperluan, maka dia akan belanjakan untuk qari-qari, dan begitulah juga ahli hadis, begitulah juga dengan para ulama. Bahkan Masya Allah dalam satu riwayat disebutkan bahawa Imam Abu Hanifah pernah memberikan 500 dinar kepada orang yang mengajar anaknya membaca Al-Quran. Masya Allah. 500 dinar, Faiz, darab dengan 800 duit kita. Masya Allah. 800 duit kita. Kali dengan kita katakan dengan 500 dinar. 400,000. Masya Allah. Begitulah kita katakan pemurahnya, ataupun kita katakan seorang yang sangat dermawannya Imam Abu Hanifah. Diberikan kepada para penuntut ilmu dan qari-qari itu dan para ulama seperti makanan, pakaian dan sebagainya. Malah Imam Abu Hanifah menyediakan peruntukan khas dalam bentuk wang untuk mereka itu. Beliau akan menyerahkan wang ini kepada mereka dan akan berkata, ini adalah hasil keuntungan perniagaan yang Allah jalankan untuk kamu melalui saya. Masya Allah. Seorang peniaga yang sedar melalui dirinya mengalir rezeki orang lain. Seorang peniaga ataupun seorang hamba Allah yang sedar bahawa melalui dirinya mengalir rezeki orang lain. Apatah lagi kita ni dalam kehidupan kita di musim PKP, di musim dalam hal keadaan semua orang dalamnya kesusahan. Kadang-kadang kita tak perlulah kita berkira sangat. Kita boleh masak tapi sesekali beli kat luar. Sebab apa? Sebab nak tolong orang yang berniaga dan sebagainya. Nak menggerakkan ekonomi bagi kita yang masih ada pendapatan ni, nak bantu kawan-kawan kita yang lain. Maka pada ketika itu kita juga bimbing diri kita supaya kita sedar bahawa melalui diri kita ni ada rezeki orang lain. Ada bahagian orang lain melalui kita. Sebagaimana Imam Abu Hanifah mengatakan, inilah hasil keuntungan perniagaan yang Allah jalankan untuk kamu melalui saya. Demi Allah, saya tidak tidak memberikan kamu wang saya sendiri. Sebaliknya, ini adalah kurniaan Allah untuk kamu melalui saya. Tiada siapa yang dapat menghalang rezeki Allah kepada sesiapa. Masya Allah. Sifat pemurah Imam Abu Hanifah tersebar begitu luas, terutamanya di kalangan teman-temannya. Jadi hari ini mungkin kita nak cerita gambaran kehidupan normal, kehidupan Imam Abu Hanifah. Belum lagi kita cerita berkenaan dengan keilmuannya dan sebagainya. Baru gambaran bagaimana
Beliau seorang alim, beliau seorang yang seorang berilmu, beliau juga seorang usahawan yang sangat-sangat berjaya. Saya. Suatu hari seorang temannya datang ke kedainya sambil melihat kain-kain yang tersusun rapi di kedai tersebut. Orang itu berkata, saya memerlukan sehelai baju bulu, wahai Abu Hanifah. Dia nak beli sehelai baju bulu. Sambil tersenyum, Imam Abu Hanifah bertanya, warna apa yang kamu inginkan? Maka orang itu menjawab, memberitahu warna yang diinginkannya. Kata Imam Abu Hanifah, tunggulah hingga saya memperolehinya dan saya akan bawakan kepadamu. Ya, jawab Imam Abu Hanifah sambil tersenyum. Apabila hari Jumaat, baju yang dipesan itu tiba. Lantas baju ini dibawa kepada temannya itu. Sambil mengeluarkan kain bulu tersebut, Abu Hanifah berkata, saya telah menerima pesanan yang engkau perlukan. Dengan wajah yang girang, temannya bertanya, berapakah harga pakaian ini? Maka kata Imam Abu Hanifah, harganya 1 dirham. Masya Allah, pakaian daripada kulit bulu mahal, tetapi dijual dengan harga 1 dirham. Kerana apa? Kerana inilah sifat dermawan. Salah satu juga daripada yang digalakkan dalam agama kita ialah sedekahus sirri. Sedekah yang dirahsiakan. Sedekah yang dirahsiakan. Maka ini juga kadang-kadang nampak seperti sedekah yang dirahsiakan. Kenapa? Harga sepatutnya mahal tapi dia bagi harga murah. Dia jual harga murah. Sepatutnya harga yang mahal. Maka dia niat baki daripada jumlah yang banyak tadi itu sebagai sedekah kepada orang yang berkenaan. 1 dirham, balas temannya dengan penuh terkejut. Imam Abu Hanifah menegaskan ya. Temannya merasa tidak percaya dengan kata-kata Abu Hanifah. Apakah engkau bergurau, wahai Abu Hanifah? Abu Hanifah tersenyum seraya berkata, saya tidak bergurau denganmu. Saya beli baju ini bersama lagi 1 baju dengan harga 20 dinar emas. InsyaAllah. 20 dinar emas. Tadi kita katakan 1 dinar 800. Kalau 20 dinar dah berapa? Masya Allah. Dah 100 ribu. Masya Allah. Saya telah jual dengan harga 20 dinar. Sehelai saya telah jual dengan harga 20 dinar emas. Dan tinggal yang ini saya jual dengan 1 dirham. Saya tidak mahu ambil untung daripada teman saya, Masya Allah. Jadi 2 helai pakaian dibeli dengan harga 20 dinar. Maka bila balik ke Baghdad, jual di Baghdad, sehelai dijual dengan harga 20 dinar. Maka dah untung dah di situ. Dah balik modal dah. Maka pada ketika itu 1 lagi untuk kawan dia, jual 1 dirham aja. Jual 1 dirham aja. Adalah untung 1 dirham. Masya Allah. Tetapi Masya Allah dengan temannya, kata Imam Abu Hanifah, saya tidak mahu ambil untung daripada temanku. Suatu hari seorang wanita tua datang bertanya tentang baju kapas. Lantas Abu Hanifah menunjukkan baju yang dimaksudkannya. Sambil membelek-belek baju tersebut, wanita itu berkata, saya wanita yang sudah tua dan tidak tahu menahu tentang harga barang. Ini adalah amanah. Juallah baju ini dengan harga yang engkau terima dan tambahkan sedikit harganya untuk keuntunganmu. Tambahan pula, saya ini orang yang tidak berkemampuan, kata wanita tersebut. Abu Hanifah menjawab, saya beli 2 helai baju ini dalam 1 akad. Saya telah menjual baju yang pertama dengan harga modal. Ditambah pula dengan 4 dirham. Apabila baju ini dengan harga modal, saya ambillah baju ini dengan harga modal. Saya tidak mahu ambil untungnya. Masya Allah. Ambillah baju ni dengan harga modal, saya tak nak ambil untung lagi, kata Imam Abu Hanifah. Pada suatu hari Abu Hanifah ternampak temannya memakai baju yang telah lusuh. Apabila orang lain beredar, tinggallah mereka berdua. Sambil memandang kedua-dua mata temannya, Abu Hanifah berkata,
angkatlah sejadah ini dan ambillah apa yang ada di bawahnya. Apabila temannya mengangkat sejadah itu, didapatinya ada 1000 dirham di bawahnya. Masya Allah. Ada 1000 dirham. Ya, sebab Imam Abu Hanifah tengok orang ni pakaian pun dah lusuh, pakaian dah tak cantik, ya, rasa kasihan. Maka ya, suruh ambil. Dan Imam Abu Hanifah berbuat demikian bukan di hadapan orang ramai, ya, kerana menjaga maruah saudaranya itu. Inilah sifat warak, ya, dalam satu-satu tindakan. Ya, kerana mesti jaga maruah orang lain. Ambillah wang itu dan gunakanlah untuk kemaskan dirimu, kata Abu Hanifah. Temannya dalam keadaan terperanjat berkata, saya ini berharta. Allah telah berikan saya nikmatnya. Saya tidak memerlukan wang ini. Kawan dia ni rupanya kaya. Ya, rupanya banyak duit. Ya, jadi kawan dia kata, aku tak perlu ya, pemberian ni. Dengan wajah yang kesal, Abu Hanifah berkata, jika Allah telah memberikan engkau nikmat, di manakah nikmat itu? Tidakkah engkau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah suka melihat tanda nikmatnya pada hambanya. Ya, Allah suka melihat tanda nikmat pada hambanya. Maka sesuatu nikmat yang kita dapat, hendaklah kita gembira. Maka kita bergembira tu bukan kita nak menunjuk-nunjuk pada orang. Ya, baru-baru ni keputusan SPM keluar, Masya Allah. Ya, ada yang tegur, janganlah duk tunjuk di Facebook di mana nanti terguris hati budak-budak yang tak berjaya. Masya Allah. Ya, ini antara salah faham yang tak patut lah. Ya, sebab apa? Kita dalam Al-Quran pun Allah kata, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Ya, dengan nikmat Tuhanmu maka hendaklah engkau ya, fahaddith, bercerita. Ya, maka bercerita tu kerana menzahirkan syukur, bukan kerana nak mengguriskan hati siapa-siapa, tidak. Ya, tidak sedemikian. Sepatutnya orang yang nak rasa tergurih hati itulah dia kena muhasabah kenapa dia nak tergurih hati. Ya, sedangkan orang ni bersyukur di atas nikmat yang dia dapat. Ya, pakai kereta baru, Masya Allah, tu nak menunjuk lah tu. Nak menunjuk apa pula, memang dia tu rezeki. Ya, pakailah. Ya, rumah cantik pakailah. Ya, Nabi kita katakan ya, kehidupan yang tenang itu ialah apa? Rumah yang luas, kenderaan yang baik, Masya Allah. Ya, maka itu digalakkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi jangan pula Masya Allah ketika mana penceramah pakai kereta biasa-biasa, ya, dikomplainnya. Waktu pakai kereta cantik pun komplain juga. Ya, yang itu melampau-lampau tu, hidup tak qanaah, tak zuhud. Ya, jangan sedemikian. Ya, kita ni kadang-kadang dalam hidup kita ni banyak tu komen hal orang yang tak ada kena-mengena dengan kita. Ya, maka hendaklah kita sedar, Masya Allah, ya, apa yang terbit daripada mulut kita, apa yang tertulis daripada tangan kita, semuanya itu akan dihisab. Ya, dia tak akan habis di situ semata. Ya, tak akan habis di situ. Maka kena fikir dulu apa yang nak dikata. Baik. Dengan wajah yang kesal, Imam Abu Hanifah berkata, jika Allah telah memberikan engkau nikmat, di manakah nikmat itu? Sebab tak nampak pada dirimu. Ya, dengan penampilan yang berpakaian lusuh dan sebagainya. Tidakkah engkau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah suka melihat tanda nikmatnya pada hambanya. Jadi engkau sepatutnya kemaskan diri supaya engkau tidak membuatkan temanmu rasa sedih. Kata Abu Hanifah, ya, perkemahkan diri supaya jangan bagi kawan rasa sedih dengan keadaan. Sifat pemurah Imam Abu Hanifah ini begitu tinggi sehingga kan setiap kali beliau membelanjakan sesuatu untuk keluarganya, beliau akan memberikan jumlah yang sama kepada orang lain yang memerlukan. Masya Allah. Banyak mana dia belanja keluarga dia, maka macam tu juga dia belanja fakir miskin. Inilah kedermawanan Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Apabila beliau membeli pakaian yang baru, beliau akan memberikan pakaian kepada orang-orang miskin dengan harga yang sama. Apabila makanan dihidangkan di hadapannya,
Imam Abu Hanifah akan mengasingkan bahagian yang biasanya dimakan dan bakinya akan diberikan kepada fakir miskin. Masya Allah. Ya, satu makanan, hidangan makanan dihidangkan, dia ambil mana bahagian nak makannya. Yang lebih tu, ya, beri pada fakir miskin yang belum disentuh oleh beliau. Begitulah kita katakan, ya, dermawannya Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala anhu. Ya, mungkin kita boleh rehat seketika dan kita akan sambung sebentar lagi. InsyaAllah. Pada anda, sahabat-sahabat pendengar, terus ikuti pengajian dalam Hayatus Salihin. Kita nak belajar banyak lagi berkaitan dengan Imam Abu Hanifah ini, insyaAllah. Jadi anda jangan ke mana, kembali seketika nanti. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Lembah Kelang 91.5 FM. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah. Firmanullah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar ayat kedua yang bermaksud, tunaikanlah salat dan sembelihlah kurban sebagai tanda syukur. Jom kita rebut peluang buat ibadah kurban bersama serantau Muslim. Harga berpatutan, gambar bahagian kurban anda dapat dan anda juga akan dapat risit dan sijil penyertaan. Memang berbaloi. Sertai kurban mudah bersama serantau Muslim. Layari kurbanmudah.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Dapatkan koleksi buku Tafhim IKIM, Journal of Islam and the Contemporary World. Buku ini membincangkan perkara-perkara mengenai Islam dan isu-isu kontemporeri yang berkaitan dengan Islam, baik antarabangsa dan tempatan dalam kerangka yang diunjurkan oleh pandangan dunia Islam. Dapatkan Tafhim IKIM yang bertaraf antarabangsa dengan harga promosi sekarang. Dapatkan di www.ikimniaga.my dan Shopee. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Radio IKIM 20 tahun sentiasa memberi anda pengisian yang relevan dan terkini di Warna Pagi bersama Pian dan Hazwan setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi. Terdapat juga lagu-lagu ketuhanan yang terbaik dan terkini. Radio IKIM 20 tahun sentiasa relevan dan terkini. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih dan terus setia bersama di IKIM Inspirasi Inforia Islami untuk bicara kita dalam Hayatus Salihin bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani. InsyaAllah kita nak sambung lagi pengajian ilmu kita pada malam ini berkenaan dengan Imam Abu Hanifah Nu'man. InsyaAllah kita nak dengarkan lagi bagaimana kisah kedermawanan, bagaimana sebagai seorang usahawan Imam Abu Hanifah ini. InsyaAllah silakan Ustaz. Syababuna fillah. Imam Abu Hanifah juga pernah sebagai seorang yang dermawan dan beliau juga Masya Allah ingin meninggalkan salah satu daripada sifat yang menjadi adat dalam kehidupan masyarakat Arab, iaitu tabiat suka bersumpah. Kalau kita pergi ke Mesir ke mana Faiz, bila kita tengok masyarakat Arab kan, bila bercakap dia wallahi sekejap wallahi, kita tanya harga barang ni berapa harga pun dia beritahu, asyarah dirham, wallahi, ada wallahi juga, tanya nak pergi mana aja, tanya nak pergi mana, dia kata ilal masjid, wallahi, nak pergi masjid, wallahi juga, masya-Allah. Jadi perkataan wallahi itu sentiasa ada meniti di bibir orang Arab ni. Ya, maka ia menjadi satu kebiasaan dan Imam Abu Hanifah nak hilangkan kebiasaan tu daripada dirinya. Kerana apa? Dalam Quran Allah kata apa? La yu'aqidukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah tak ambil kira pada sumpah-sumpah lara kalian. Maka sumpah-sumpah wallah yang sedemikian tu dianggap sebagai sumpah-sumpah lara yang tak ada apa. Maka Imam Abu Hanifah sebagai seorang tokoh agamawan, sebagai seorang guru, seorang ulama lagi, nak menghilangkan kita katakan perangai ataupun sifat selalu bersumpah ni. Pernah diceritakan bahawa Imam Abu Hanifah berjanji dengan dirinya sendiri bahawa setiap kali beliau bersumpah dengan nama Allah, beliau akan bersedekah sebanyak 1 dirham perak. Masya Allah. Kalau bersumpah kalau aku bersumpah aja wallah dalam cakap, wajib kena derma. Kena derma 1 dirham perak. Selepas itu beliau berjanji setiap kali beliau bersumpah dengan nama Allah, beliau akan bersedekah sebanyak 1 dinar. Masya Allah. 1 dinar 800 ringgit. Lagi banyak. Jadi setiap kali beliau bersumpah, beliau akan memberikan 1 dinar sebagai sedekah.
Masya-Allah, ini juga mungkinlah ya kalau macam peraturan-peraturan di asrama kadang-kadang ya, siapa yang bercakap bahasa yang kurang baik ada denda. Ya, letakkan tabung sendiri, rasa tanggungjawab masukkan dalam tabung tu. Ya, supaya mendidik diri supaya jangan melakukan keburukan, ya, bercakap hal-hal yang tak baik. Dan ya, kenapa bersedekah? Kerana bersedekah itu menghapuskan dosa. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Ya, sesungguhnya al-hasanat, kebaikan-kebaikan akan memadam keburukan. Ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Ya, sebagaimana bimbingan dan asuhan Rasulullah SAW kepada para sahabat, maka ada dalam kalangan para sahabat, masya-Allah, macam Sayyidina Umar Al-Khattab sendiri pun, kata beliau, ketika mana beliau terkenangkan satu dosa yang pernah dilakukannya, maka pada waktu itu juga Sayyidina Umar akan bersedekah. Ya, dia pernah buat satu kesalahan, ya, iaitu ketika mana seorang tawanan yang dibawa ke kota Madinah, kemudian ya, dikatakan bunuh saja tawanan tersebut, ya, orang ni takkan masuk Islam kalaupun kaldai Umar masuk Islam. Masya-Allah, ya, sampai macam tu. Tiba-tiba Nabi kita bagi peluang, tiba-tiba Nabi kita dakwah, ya, orang yang dikatakan oleh Sayyidina Umar takkan masuk Islam tiba-tiba masuk Islam. Maka Sayyidina Umar rasa menyesal sungguh dengan kata-katanya itu, sehinggalah setiap kali terkenangkan ya, perbuatannya itu, kata Sayyidina Umar, beliau akan bersedekah. Masya-Allah. Ya, maka ini juga merupakan perkara yang patut ya, dijadikan sebagai perkara yang menginspirasikan kebaikan dalam kehidupan kita, di mana kalau kita kenang salah-salah kita yang lalu, maka seketika itu juga kita langsung buat kebaikan, supaya kebaikan kita lebih banyak daripada keburukan yang pernah kita lakukan, yang mudah-mudahan dengannya ya akan memadam ya, ataupun mengalahkan seluruh dosa-dosa kita yang lalu. Hafs bin Abdul Rahman adalah rakan kongsi Imam Abu Hanifah dalam beberapa urusan perniagaan. Abu Hanifah akan menyiapkan barangan yang diperbuat daripada bulu dan menyerahkannya kepada Hafs bin Abdul Rahman untuk dijual di beberapa kota di Iraq. Suatu hari Abu Hanifah berjaya menyiapkan sejumlah besar baju untuk dijual. Walau bagaimanapun beliau tidak lupa untuk memberitahu Hafs bin Abdul Rahman tentang kecacatan yang ada pada beberapa helai baju tersebut. Punya jujurnya bagi tahu pula ni ada baju yang ni ada reject sikit, ya, ada rosak sikit, bagi tahu. Sampai macam tu meniaga. Ya, sampai macam tu meniaga. Ya, ini meniaga durian kadang-kadang yang buruk tu pusing kali. Ya, nampak cantik aja. Nampak cantik aja. Ya, kalau dulu-dulu mungkin kita tak berkira sangat sebab selungguk RM10, selungguk RM30. Dulu-dulu. Sekarang ni timbang duri lagi berat daripada itu. Ya, itu yang kadang-kadang masya-Allah kalau beli tu balik tiba-tiba satu ulas tak dapat makan pun kita terasa sangat. Ya, sebab dengan harganya, ya, harga yang mahal dari itu, ya, kita terasa sangat. Ya, jadi perlulah jujur. Sebab itulah Nabi SAW pernah Nabi kita masuk ke pasar, Nabi kita tengok satu timbunan gandum yang cantik, ya, berkilau, cantiknya gandum tu. Maka baginda pun masukkan tangan dalam longgokan gandum, dikeluarkan basah belah dalam. Ya, Nabi kita tanya, "Mahadha, apa ni?" Ya, kenapa basah kat dalam? Ya, kenapa tak dipamerkan, tak beritahu kepada orang, ya, bahawa yang di dalam tu basah? Ya, maka kata orang tadi, "Hujan ya Rasulullah." Ya, dia kata hujan. Maka Nabi kita pun mengingatkan kepada para peniaga, "Man ghasyana falaysa minna." Sesiapa yang berdusta, yang mendustai kami, ya, maka dia bukan tergolong di kalangan kami. Maksudnya orang yang menipu di dalam perniagaan. Ya, inilah banyak kisah-kisah daripada hadis-hadis Rasulullah SAW yang menegur, ya, para peniaga untuk berlaku jujur. Dan orang yang berniaga ni kalau dia jujur, Masya Allah, dia sangat-sangat mudah untuk bersama dengan para nabi dan siddiqin di hari akhirat kelak. Jadi Imam Abu Hanifah memaklumkan kepada Hafs tentang kecacatan yang ada pada beberapa helai baju tersebut.
Abu Hanifah berpesan kepadanya, jika engkau ingin menjual baju-baju ini, beritahulah pembelinya tentang kecacatan yang ada. Haf berjaya menjual ke semua baju-baju tersebut, tetapi dia terlupa memberitahu pembeli tentang kecacatan yang ada pada baju-baju tersebut. Orang ni pergi jual, terlupa nak beritahu. Mana baju-baju yang ada rosak tadi. Puas dia cuba mengingat orang-orang yang membeli baju yang cacat itu, tetapi tidak berjaya. Nak cari balik pembeli ni bukan mudah. Apabila Abu Hanifah mengetahui perkara itu dan dia tidak berjaya menemui orang-orang yang tertipu itu, beliau merasa tidak senang hati. Akhirnya beliau memberikan ke semua hasil jualan tersebut sebagai sedekah. Masya Allah, hasil jualan tu semua sekali dia tak ambil. Kerana cari pemiliknya tak ditemui. Hak orang lain. Apa yang lebih menarik, Abu Hanifah juga merupakan seorang yang peramah dan mudah mesra. Seorang orang meniaga ni memanglah kena peramah, dan juga kena mesra dengan semua orang. Ini menyebabkan semua yang bersamanya pasti akan merasa senang hati. Dia tidak akan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik walaupun kepada musuhnya. Seorang sahabatnya pernah berkata, saya dengar Abdullah bin Mubarak berkata kepada Sufyan Ats-Tsauri, wahai Abu Abdullah, Abu Hanifah tidak pernah mengumpat. Saya tidak pernah dengar beliau menyebut-nyebut keburukan musuhnya. Masya Allah. Ini cerita baik tentang Imam Abu Hanifah. Tak pernah mengumpat seumur hidup. Macam Imam Al-Bukhari, yang menyebutkan bahawa beliau tidak pernah mengata hal tentang orang lain pada keburukannya. Masya Allah. Sufyan menambah, Abu Hanifah amat bijak memastikan segala kebaikannya tidak dicemar oleh sesuatu yang boleh melenyapkannya. Salah satu daripada sebab seseorang itu jadi muflis di hari akhirat ialah kelancangan mulut. Inilah perkara yang sangat-sangat kita bimbangkan, Faiz dan juga semua para sahabat yang sedang mendengar siaran kita ni. Terima kasih yang rajin buat catatan dan sebagainya dalam pengajian kita ni, Masya Allah. Jadi inilah peringatan kepada kita semua. Seseorang itu mudah jadi muflis di hari akhirat apabila kelancangan mulutnya mengambil hak orang lain, berkata buruk tentang orang lain. Maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahawa Imam Abu Hanifah adalah seorang yang sangat bijak. Dia ni orang yang banyak buat kebajikan, orang yang banyak buat kita katakan kebaikan, dan dalam masa yang sama dia tidak mencemarkan kebaikannya itu dengan perkara yang boleh menyebabkan dia muflis di hari akhirat, iaitu kejahatan mulut, afatul lisan, kerosakan yang disebabkan oleh mulut. Bagaimana Masya Allah di hari akhirat nanti Nabi kita katakan kepada para sahabat, atadru manil muflis, kalian tahu tak siapa orang muflis? Maka para sahabat semua mengatakan, orang muflis ni orang yang tak ada duit, tak ada dirham, tak ada harta. Maka Nabi kita katakan bukan macam tu. Orang ni dia datang dengan sedekah, dia datang dengan solat, dia datang dengan zakat, dia datang dengan haji, dia datang dengan apa? Tetapi dalam masa yang sama dia melaknat orang ini, dia memfitnah orang ini, dia menjatuhkan dan mengaibkan orang ini. Maka akhirnya semua pahala-pahala kebaikannya diberikan kepada orang lain. Masya Allah. Inilah yang kita takut. Jangan sampai nanti di hari akhirat menjadi muflis. Na'udzubillahi min zalik. Imam Abu Hanifah juga adalah seorang yang terlalu menjaga hubungan baiknya dengan orang lain dan sentiasa memastikan hubungan mereka berpanjangan. Apabila ada seorang duduk di dalam majlisnya, walaupun tanpa niat dan secara kebetulan, beliau akan bertanya. Jika orang tersebut ada sesuatu permintaan, beliau akan memberikannya. Jika orang itu sakit, beliau akan memberikan rawatan. Jika orang itu ada suatu hajat, beliau akan tunaikan. Sehinggalah orang itu akan terus berada bersamanya. Masya Allah. Selain itu, Imam Abu Hanifah juga adalah seorang yang sentiasa berpuasa. Orang yang sangat kuat solat malam dan mendampingi Al-Quran. Salah satu sebab beliau memperbanyakkan ibadatnya
ialah pada suatu hari beliau terserempak dengan beberapa orang yang sedang berbuat. Beliau terdengar mereka berkata, orang yang kamu lihat ini tidak tidur sepanjang malam. Masya Allah. Ada orang puji Imam Abu Hanifah kepada orang lain dan pujian itu sampai ke telinganya. Pujian itu sampai ke telinga Imam Abu Hanifah. Orang bercakap-cakap ni, ini orang yang awak tengok ni, orang ni solat sepanjang malam. Masya Allah. Apabila mendengar sahaja kata-kata mereka itu terdetik di hatinya, di hadapan mereka saya sebenarnya berbeza sama sekali dengan saya di hadapan Allah. Orang memuliakan dia lebih, sehingga kan Masya Allah, dia rasa malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Demi Allah, sejak hari ini, mereka tidak akan katakan lagi apa yang tidak saya lakukan. Sejak hari ini, kata Abu Hanifah, orang takkan bercakap lagi apa yang aku tak buat. Kalau orang bercakap tu betul lah apa yang aku buat. Maksudnya biarlah pujian manusia tu sesuai benar dengan dengan perbuatannya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan Allah. Saya tidak akan tidur lagi pada waktu malam sehinggalah saya bertemu Allah. Masya Allah. Imam Abu Hanifah kata, aku takkan tidur malam. Aku akan semayang sepanjang malam. Semenjak hari itu beliau mendirikan solat sepanjang malam. Setiap kali malam berlabuh menutup tirai dan semua manusia tertidur lena, beliau akan bangun dengan berpakaian kemas, menyikat janggutnya, memakai haruman dan berhias. Beliau akan berdiri di mihrabnya, menghabiskan masa malamnya dengan melakukan solat dan baca Al-Quran ataupun bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadangkala beliau membaca seluruh Al-Quran dalam satu rakaat, Masya Allah. Satu rakaat solat baca seluruh Al-Quran. Dan ada kalanya beliau menghabiskan sepanjang malamnya dengan hanya membaca satu ayat. Pernah diceritakan bahawa pada suatu malam beliau menghabiskan masa malamnya membaca berulang-ulang kali firman Allah, balis sa'atu maw'iduhum was sa'atu adha wa amar, balis sa'atu maw'iduhum was sa'atu adha wa amar. Iaitu surah Al-Qamar, ayat daripada surah Al-Qamar yang maksudnya bahkan hari kiamat ialah hari yang dijanjikan kepada mereka untuk menerima balasan yang sepenuh-penuhnya, dan azab siksa hari kiamat itu amat dahsyat dan amat pahit. Maka diulang dengan penuh penghayatan. Ini sebagaimana pernah juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam solat malam dan Nabi kita ulang ayat, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nabi kita ulang ayat yang sama sepanjang malam. Maka Imam Abu Hanifah juga pernah melakukan hal yang sama ketika mana menghayati suatu firman Allah berkenaan dengan dahsyatnya dan peringatan tentang kiamat. Dia menangis teresak-esak sambil membaca ayat tersebut kerana takutkan Allah. Suaranya mendayu-dayu, sungguh menyayat hati, sehingga kerana menggetarkan hati-hati orang lain yang mendengar bacaannya. Selama 40 tahun beliau melakukan solat subuh dengan air wuduk yang diambil ketika solat Isyak. Masya Allah. 40 tahun Imam Abu Hanifah ni solat subuh dengan wuduk yang diambil pada waktu Isyak. Maksudnya tak batal wuduk. Batal wuduk ni dengan macam-macam. Kadang-kadang tidur pun batal wuduk. Tidak pernah sekalipun beliau meninggalkannya. Beliau telah menamatkan bacaan Al-Quran di tempat beliau menghembuskan nafas terakhirnya sebanyak 7,000 kali. Masya Allah. Khatam Al-Quran sebanyak 7,000 kali. Kita kalau nak piduk kira dah berapa dah ni. Berapa kali dah khatam. Ataupun khatam dulu-dulu aja kemudian tak khatam. Imam Abu Hanifah Masya Allah 7,000 kali. Kalaulah kita katakan dalam sebuah hadis disebutkan ma'a kulli khatmatin da'watun mustajabah.
bersama dengan tiap-tiap kali khatam Quran itu ada satu doa yang mustajab. Kira-kiranya Imam Abu Hanifah sudah dapat 7,000 kali doa mustajab, masya-Allah. Ya, hanya sebab khatam Quran. Jadi ambillah peluang untuk kita juga menekuni baca Al-Quran. Sebagaimana ketekunan kita dan juga kita katakan kesungguhan kita hari-hari pegang handphone, patutnya macam tu juga kena baca Al-Quran. Hari ini dah ada apps Al-Quran dalam handphone. Dan dalam handphone saja. Buka tu, pastikan satu muka dulu. Sebelum tengok yang lain, satu muka Quran dulu. Buat macam tu insya-Allah. Satu hari pastikan dapat. Pastikan kalau 5 kali buka, 5 muka dapat. Contohnya. Maka insya-Allah kita akan jadi orang yang menekuni Al-Quran. Beliau telah menamatkan bacaan Al-Quran di tempat beliau menghembuskan nafas terakhirnya sebanyak 7,000 kali. Setiap kali membaca surah Al-Zalzalah, tubuhnya akan menggeletar, hatinya gemetar. Lantas beliau memegang janggutnya sambil berkata, "Wahai Tuhanku yang membalas setiap zarrah kebaikan dengan kebaikan. Wahai Tuhanku yang membalas setiap zarrah keburukan dengan keburukan. Jauhkanlah hamba-Mu ini. Jauhkanlah Nu'man daripada api neraka. Jauhkanlah dia daripada sesuatu yang boleh mendekatkannya dengan api neraka. Masukkanlah dia ke dalam rahmat-Mu yang luas, wahai Tuhan yang Maha Pengasih." Ya, saya rasa cukuplah sekadar itu untuk perkongsian kita pada malam ini untuk sesi yang pertama. Kita belum lagi cerita berkenaan dengan ketokohan Imam Abu Hanifah dalam fiqh, kehebatannya dalam berjidal, dan begitulah juga kepintarannya. Ya, sampaikan Imam Malik memuji ketokohan Imam Abu Hanifah ini, insya-Allah dalam siri yang akan datang. Ini kira siri yang pertama lah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pengajian kita pada malam ini. Kita mengenali seorang lagi tokoh, Imam Abu Hanifah. InsyaAllah banyak yang boleh kita belajar tentang kedermawanan beliau, tentang sifat beliau dalam aspek perniagaan. InsyaAllah banyak lagi yang kita nak ambil daripada tokoh Islam ini. InsyaAllah kita nak belajar sama-sama. Seperti biasa, hari dan waktu yang sama, Khamis 9 malam untuk anda dengarkan bicara menerusi Hayatus Salihin. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah jumpa minggu hadapan. InsyaAllah. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Buat anda terus setia bersama-sama kami, dengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM memberi anda pengisian terbaik di waktu pagi bersama Pian dan Hazwan di Warna Pagi IKIM setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi. An-Nur yang mana nak menghabiskan 30 juzuk dalam masa 55 hari. Program tu lebih kurang 90 hari lah. Subhanallah. Dan Darwis sendiri Diiringi dengan lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Setia bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang ada kemampuan dan dia tidak melakukan ibadah korban, maka janganlah ia dekati tempat solat Idul Adha kami ini. Dikala kita sedang mampu ketika ini, ayo laksanakan ibadah korban bersama Yayasan Ikhlas sebagai tanda syukur terhadap nikmat kesenangan yang Allah telah berikan. Daftar sekarang www.korbanikhlas.com. Sehingga 30 Jun sahaja. Jom rebut peluang 8 minit slot temu bual secara percuma dalam tempoh terhad. Jana semula perniagaan anda dengan mengiklankan produk atau perkhidmatan kepada lebih 1.561 juta pendengar Radio IKIM. Tempah pakej iklan khas Aidiladha di Radio IKIM hari ini. Hubungi unit pemasaran IKIM di talian 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada 16 hari bulan setiap bulan. Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, makeup mudah dibeli.
sayang, kita belum buat lagi akikah anak kita ni. Tapi mahal sangat. Sampai RM1,000 seekor. Nak buat majlis pun tak sesuai sekarang ni. Apa kata kita cuba akikahcenter.com? Akikah apa? akikahcenter.com. Online je. Ya, saya dah buka akikahcenter.com. Sembelihan di Mekah, dapat video rakaman sembelihan, siap ada sebut nama anak lagi. Harga pun RM499 je bang. Daftar cepat. Akikah apa tadi sayang? akikahcenter.com. A moderate amount of stress can help us perform better in challenging situations. However, too much or prolonged stress can lead to physical problems. It is important to manage your stress and keep it at a healthy level to prevent long-term damage to your body and mind. Look out for these common signs of distress. Feelings of fear, anger, sadness, worry, numbness, or frustration, changes in appetite, energy, and activity levels, difficulty concentrating and making decisions, difficulty sleeping or nightmares, physical reactions such as headaches, body pains, stomach problems, and skin rashes, or worsening of chronic health problems. If you experience these feelings or behaviors for several days in a row or weeks and are unable to carry out normal responsibilities because of them, seek a professional help immediately. There is no shame in seeking help. You're not alone on your battle of mental health. This mental health care message is brought to you by IKIM. Johor Bahru 106.2 FM. Keadaan politik negeri Terengganu pada zaman Sultan Omar, Sultan Terengganu ke-9, memberikan ruang kepada ulama ternamanya seperti Tunku Tuan Besar atau Syed Muhammad bin Zainal Abidin untuk memainkan peranan yang penting. Kepribadian tinggi dan akhlak mulia Tunku Tuan Besar menyebabkan beliau bukan sahaja disanjung oleh masyarakat tetapi juga dihormati keluarga diraja Terengganu. Sehubungan itu beliau dikurniai kedudukan istimewa dalam pemerintahan Sultan Omar. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Apa cerita Warna Pagi Dengarkan. Kita mampu melihat dari sudut dia. Ini kalau dengan anak-anak kita boleh buat ni secara fizikal. Katalah siapa-siapa ada anak kecil kan, agak-agak baru boleh jalan atau merangkak. Elok benar kalau kita merangkak juga. Kita duduk juga. Sebab kita nak tengok perspektif dia. Baru kita nampak, oh ada pelak kat situ rupanya. Ada sampah kat situ. Ada benda bahaya kat situ baru kita nampak. Kalau kita tengok dari sudut kita orang dewasa ni, kita tak nampak. Kita tinggi kan. Betul. Kita tak nampak bawah meja tu ada apa. Inilah maksud dia macam itulah. Kita dari segi fizikal, dari segi emosi pun kena go down. Standard anak kita atau pasangan kita, mungkin kita kat bawah, dia kat atas. Dia nak kita cemerlang, dia nak kita terbaik. Tapi kita sendiri struggle kat bawah ni. Jadi memang problem lah. Orang yang mampu mengubah orang lain. Sebab tu kadang-kadang kita dengar ada orang kata kita kena turunkan expectation kita. Kadang-kadang kita nak expectation ni tinggi sangat. Anak kita atau pasangan kita mungkin kat sini. So kita lower sikit. Bukan kata kita mengalah. Kita lower tu supaya match. Coach Zaid Muhammad menerusi segmen generasi bertajuk Mencari Kunci Pintu Hati di Radio IKIM. Banyak lagi yang menarik dalam Warna Pagi Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi di IKIM Inspirasi